Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita mulakan dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد. عن ابن
عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. Artinya daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni moga-moga Allah merahmati dan meredai keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya yakni Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini. Seluruh manusia, yaqumun nasu li rabbil alamin, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini, hatta yaghiba ahaduhum, yakni pada hari kiamat nanti, sehingga salah seorang di antara mereka fi rashhihi, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang akan tenggelam di dalam peluhnya, akan tenggelam di dalam peluhnya sendiri, ila ansafi uzunai, tenggelam itu dengan peluhnya sampai ke pertengahan telinganya. Dalam sebahagian riwayat menyebut wa asyara ila fi, Nabi isyarat, Nabi tunjuk ni antara mulut dengan hidung. Riwayat ni menyebut pertengahan telinga, kira takriban lah, no? Satu riwayat macam ni, satu riwayat malam ni yang kita jumpa macam ni, takriban, lebih kurang aras dia. Hasil daripada peluhnya sendiri, sewaktu menanti hisab dengan Allah. Keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan berlaku sebelum hisab dimulakan, sebelum tiap-tiap diri di kalangan kita ini akan diselak satu persatu, akan dibentang satu persatu catatan amal. Maka peluh itu akan menitik mengenai tanah di mahsyar, yang mana tanah di mahsyar itu kaqursatin naqi, warnanya seperti sebuku roti yang baru selesai dibakar. Roti gandum yang kita buat, kita proses, kita bakar dia, selesai masak, warna bagaimana warnanya, itulah warna di mahsyar Allah Ta'ala, tanah yang kita akan pijak, keperangan, kekuningan. Menitik tak masing-masing dengan peluh sendiri.
Dan lanjut atas apa yang Nabi sebut ini pada riwayat yang lain, peluh itu akan menitik tapi tak kelihatan kerana dia akan jerak dalam tanah sedalam mana sab'ina zira'an, 70 hasta. Ni satu hasta, dua hasta dalam tanah no 70. Peluh itu akan jerak masuk, yang kata tak belah atas tak nampak. Okey, tak nampak. Yang peluhnya tak banyak, dia tak kelihatan lah waktu tu. Yang peluhnya banyak, setelah 70 hasta itu, ni mahsyar tak mula lagi. Kerana ni hisab belum mula lagi. Dan umat yang paling mula dihisab, sebagaimana riwayat yang kita syarah sebelum-sebelum ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Walaupun kita umat yang terakhir, umat Adam lebih awal, umat Nabi Sulaiman lebih awal, umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa lebih awal, umat-umat yang sebelum daripada itu lebih awal. Namun untuk hisab, umat Muhammad yang akan mula-mula dipanggil. Kitalah yang Nabi sebut nahnu sabiqun al-awwalun. Kita umat yang akhir, yang lewat di dunia. Al-awwalun, namun yang paling awal akan dihisab oleh Allah. Maka sementara nak menanti hisab, kita tak kena panggil lagi, dan siapa-siapa pun tak kena panggil lagi. Peluh itu akan menitik sedalam 70 hasta. Bila istilah orang kata apa? Bila kenyang tanah tu. Bila kenyang tanah di mahsyar, tempat seorang itu berdiri dengan peluh dirinya sendiri, peluh tu dia tak jerak dah. Takat 70 hasta dalamnya. Tu pun sikit punya dalam ke tuan-tuan. Tapi peluh tu tak berhenti. Mungkin tuan-tuan duk nampak peluh tu kerana panasnya mahsyar. Itu bukan sebab yang utama peluh itu berlaku. Tapi peluh itu berlaku sebab utama, kata ulama, kerana apa? Kerana apa yang kita minta doa pada Allah, minta lindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tu hak mula tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hak mula-mula tu. Minal ham. Apa itu al-ham? Al-ham terjemah bahasa kita gelisah. Kenapa gelisah? Kerana memikirkan apa yang akan berlaku terhadap akhirat dia. Apa yang akan berlaku sebentar sahaja lagi tentang hisabnya dengan Allah. Bagaimana mizan timbangannya dengan Allah. Bagaimana siratnya, mampu atau tidak dia meminum air telaga Nabi, yang Nabi kata man syariba minhu syurbatan lam yazma abada. Sesiapa yang minum satu teguk dari air telaga aku, lam yazma abada, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Boleh minum atau tidak? Duk mikir 5-6 perkara ni tuan-tuan, akhir dia bawa gelisah dalam diri seseorang itu. Gelisah itulah yang datangkan kegerunan, ketakutan, kebimbangan, yang akhir berpeluh tubuh, ditambah pula dengan panasnya mahsyar itu. Waktu kita minta lindung dengan Allah daripada al-ham, gelisah, wal hazan, sedih.
tu pun kita minta lindung juga dengan Allah. Dia beza gelisah dengan sedih ni di mana? Gelisah ni tentang benda yang tak pasti lagi. Tu kita panggil alham. Al-hazan pula, sedih pula bila kita tahu dah keputusan dia. Bila kita tahu dah natijah dia, kita tahu dah result dia, maka hasil dari keputusan yang menduka citakan kita itu, kita sedih sesudahnya. Jadi dua-dua tu kita minta lindung dengan Allah. Gelisah pun tak mau, sedih pun tak mau. Kita nak yang berlaku dalam hidup kita, apa-apa yang kita lalu dalam hidup kita, hanya semata-mata apa tuan-tuan dan puan-puan yang membahagiakan kita sahaja. Sebab tu kita pulun sampai ke malam ni. Dan kita pulun bukan takat malam ni, sampai akhir hayat kita insya-Allah, supaya sesudah ini, kemudian daripada ini, apa yang kita terima hanyalah kesenangan, keseronokan yang mengasyik dan membahagiakan kita. Dunia tempat kita berpenat, berlelah. Akhirat tempat istirahat kita. Sebab akhirat dia tak ada dah ibadat. Nah, akhirat dia tak ada dah perintah melakukan sesuatu, larangan meninggalkan. Tak. Dia tak ada dah macam mana dunia ni. Tempat darul jaza, tempat balasan je akhirat ni. Adapun dunia, darul amal, tempat beramal. Jadi penat sikit, kita hadap, kita terima demi kesenangan akhirat. Tipu kalau kita sebut dengan ibadat yang kita buat selama ni kita tak letih, kita tak penat. Tipu, tuan-tuan. Penat dengan riang kita lagi, dengan letih kita lagi, urusan-urusan seharian kita, komitmen kita yang lain, terkejap tani, ligan tani, dengan nak spend masa untuk akhirat. Bohong kalau kita kata tak penat dalam bab-bab ni. Tapi kepenatan itu Allah ganjari dengan apa yang di luar jangka kita. Sebab tu terimalah sedikit kepenatan demi istirahat kita buat selama-lama di akhirat dengan kesenangan-kesenangan. Tapi bagi golongan yang dunia ni dia rehat lah. Rehat ni maksud kata dia abai perintah Tuhan, dia asingkan diri, kecualikan diri dari perintah Tuhan ni. Kita nampak banyak masa dia. Lepas nganga, lepas nganga. Dia tak buat yang kita buat. Dia rehat sungguh-sungguh. Akhirat dia kelam kabut. Akhirat penat dia. Nah, faham no? Jadi biarlah kita penat dulu dunia tak apa. Asalkan akhirat kita rehat insya-Allah. Berbanding golongan yang dunia ni nampak rehat, nampak tak kalut mana. Lara, buang masa, jadi hamba pada dunia. Nampak betapa hip hure golongan ini. Tapi akhirat, bahasa lembut dia, hampa tunggu. Tu bahasa lembut dia. Hampa tunggu. Nak cerita lebih tak mah. Kan? Kita tak mau tunggu tu lah yang kita pula buat siap-siap ni. Baik. Dan bila mana gelisah, peluh tu keluar. Setelah 70 hasta jerak dalam tanah di mahsyar, dia tak jerak dah lepas tu, tapi peluh duk menitik lagi. Waktu itulah dalam riwayat Nabi sebut ada yang peluhnya menenggelamkan tumitnya. Sebab dia tak boleh jerak dah, maka dia akan bertakung arah atas. Macam tuan-tuan pam ayam masuk dalam petak bendang yang merekah. Pam daripada awal pagi lagi, lepas-lepas subuh pi tanggung pam dah di tengah-tengah penat petak bendang kan. Buh dalam tali ayak. Dia punya dulu panggil ekor bewak lah ada kita. Ada ke ekor bewak? Bukan ekor bewak betul tu.
Tu hak anak sedut ayak naik ke pam tu. Nah. Ikut mewah apa panggil? Takkan tuan-tuan. La panggil apa? La ada lagi ikut mewah. Ustaz Alim. Ada lagi? Oh, kita lama dah tempat menang tuan-tuan. Tapi biasa perosah lah bab-bab tu dulu ni. Kan? Pam sekerat hari dah. Pukul 11 pergi tambah minyak. Di pam tu. Tengok ayam tak ada apa dalam petak. Ayam duduk masuk dalam petak tapi tak nampak bertakung pun. Sebab apa tuan-tuan? Dia masuk celah-celah rekah dalam petak mendang kita tu, kemarau lama mana. Takat sekat hari tu tak nampak lagi ayam dalam petak tu. Kita kata pasal apa? Pergi masuk petak orang ke apa ke? Batas mendang ada lubang ketam ke apa ke? Kan? Lubang ketam dia buat lubang di batas. Kalau ayak dia masuk ke lubang tu, pergi petak orang, lubang ketam. Tengok tak ada lubang ketam apa-apa. Dia kalau lubang ketam tu dan buat macam mana tuan-tuan? Nak palam ke lubang ketam tu? Tak. Dia kena cangkui ke atas. Cangkui sampai jumpa lubang ketam tu, gembung balik batas tu, tekan balik. Bolehlah sikit-sikit tuan-tuan buat bendang dulu-dulu ni kan. Adalah ilmu sikit-sikit. Itu jalan tanggung cangkui tam mana lagi ada lubang ketam ni. Oh ni ada lagi, patut ayam tak lekat. Dia keluar kau tu kan. Pergi petak orang. Cangkui nak bagi rosak tu, hilang lubang ketam tu, tambun balik dengan tanah hak kita kucak tak zat ni. Kan? Kucak ke kecak kan? Tambun balik. Hilang lubang ketam tu. Tapi ayam tak nampak lagi. Minyak dekat RM30 dah. Tak dapat ayak ni. Pam duk jalan, ayak duk naik. Tapi tak nampak. Dekat-dekat nak maghrib, pergi tambah minyak sedah lagi. Oh, nampak dah. Orang kata apa? Cak ayak. Nampak dah. Oh, pasal apa tuan-tuan? Tanah tu dah kenyang dah di bawah tu. Dia ada sedut, dia ada kenyang dah di bawah, baru nampak takut naik. Lepas Aisyah pergi tengok kukuk injil mampu kan? Oh, duduk hidup lagi. Tukat-tukat mutu duduk dengar pam bunyi dekat tengah-tengah penat tu. Pergi jalan belah tali ayak tengok, oh ayak dalam tali ayak pun ada lagi, boleh naik lagi petak ni. Tengok-tengok dalam petak ni, oh ayak kuih banyak dah. Ibarasan subuh esok benar kot. Baru dia takung setelah dia kenyang, hak merekah tak sat ni. Ayak dalam tanah tu. Demikian mahsyar, bila dah kenyang 70 hasta, dia tak jerak dah, dia takung belah atas. Takung tu yang riwayat kata tenggelam buku lali, tenggelam lutut seseorang, ada yang tenggelam pinggang dia, ada yang aras dada dia. Nah, sampai peringkat wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fi, Nabi tunjuk aras hidung ni, atas pada mulut ni. Peluh seseorang hasil daripada apa? Gelisahnya tentang apa yang akan berlaku sebentar sahaja lagi waktu hisab dia dengan Allah. Maka minta lindunglah dengan Allah daripada diuji dengan gelisah itu. Gelisah sungguh-sungguh. Dan yang kita sebut kuliah sebelum ni, nak cari belah kanan nak minta tolong siapa-siapa tak ada, nak minta tolong siapa-siapa yang kita kenal ke tak kenal ke, yang sudi tolong kita pun tak ada sebelah kiri. Nak tengok siapa-siapa boleh tolong kita sebelah arah hadapan kita pun tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita. Awak tak gelisah tuan-tuan ni? Maka peluh itulah yang disebut dalam riwayat kita malam ni. Hadis riwayat Syaikhan, yakni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, suasana pada hari kiamat adalah bersangatan panas, iaitu ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Tuan-tuan bayang, semua manusia, bukan semua umat Muhammad semata-mata, semua manusia, bermula daripada
Adam alaihi salam, manusia yang pertama, Hawa, umat-umat dia, sampailah zaman berzaman hingga yang terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir dilahirkan ke dunia ini. Semua dihimpun pada satu tempat namanya mahsyar untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatannya. Keadaan manusia pada masa itu berbeza-beza. Dia habaq siap-siap dah. Beza-beza kelakuan dan keadaan manusia masa itu. Tak sama. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Ada yang Allah permudahkan urusannya, ada yang Allah sukar dan sulitkan urusannya. Ada yang dah nampak bunga-bunga syurga Allah, ada yang dah nampak bunga-bunga api neraka Allah. Ada yang Allah permudahkan semakin dekat ke syurga. Ada yang Allah permudahkan semakin dekat ke neraka. Berbeza disebut dalam ni. Jadi hak kita duk faham selama ni muwafaqah, bertepatan dengan syarah yang kita jumpa malam ni. Keadaan manusia pada masa itu berbeza-beza. Kenapa? Mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Ada yang berpeluh sampai kedua tumitnya. Macam kita sebut tak Sat? Pengarang pun sebut benda yang sama. Dia nak pergi mana tuan-tuan? Pimai-pimai tang tu juga faham kita. Kerana rujuk kita, ambilan kita, dalil dan hujah kita, dalil dan hujah yang sama, yakni Quran, sunnah, qiyas dan ijma' ulama dan qiyas. Sama aja sumber kita, maka akan jumpa hal yang sama. Segi faham itu. Ada yang berpeluh sampai ke kedua tumitnya, dan ada yang berpeluh sampai kedua lututnya. Ni tak berapa peluh lah, takat tumit kan, takat lutut tak peluh mana. Dan ada yang berpeluh sampai ke pinggangnya. Ni dia tak peluh seorang, dia tak pergi dekat orang lain, dia bertakung tempat dia dan diuji peluh tu untuk diri dia sahaja. Kita tak fikir, saya tak peluh ustaz, takut peluh orang mai kat saya. Ada. Sama juga dengan alam kubur. Saya boleh jawab ustaz, takut yang tak boleh jawab tu. Lagi tempias azab kubur mai ke kubur saya sebelah dia ni. Tak, dia bukan lagu tu. Kan? Pesan saya jangan taklah kubur mak ni, kubur ayah. Kalau mak ayah mati, hampa pesanlah dengan kuat liang ni, jangan taklah dekat kubur orang jahat. Kan hampa kenal lah jahat tak jahat orang kubur kita ni. Jangan tak tepi lepa. Mak tak mau kena tempias hak depa kena tu. Oh, tak ada tempias apa tuan-tuan, masing-masing dengan hisab sendiri. Masing-masing dengan janji-janji yang Allah kurniakan atas amal masing-masing. Sama juga waktu mahsyar. Tak sabit-sabit peluh orang mai meleleh kat saya. Ada. Bukan cerita lagu tu. Yang peluh tu peluh dia sendiri. Dan dia yang akan diuji dengan peluhnya sendiri. Bahkan ada yang berpeluh sampai kedua telinganya. Ni hak riwayat ni. Peluh tu semakin naik aras atau paras peluh itu sampai ke telinga. Itu yang Nabi sebut hampir lemas dengan peluhnya sendiri. Ni riwayat dia. Dia kalau duduk tu kira lemah ya. Itu ujian. Itu mula aja. Ni ujian mula aja tuan-tuan. Dia akan jumpa muqaddimah mahsyar. Ni tak kita bincang ni. Mula-mula jumpa hak ni dulu. Masing-masing mengikut hitungan perbuatannya ketika di dunia dahulu. Masing-masing 4 peluh ni ikut amal. Ada yang tak berpeluh dan ada yang tidak gelisah. Itu yang kita nak rebut tu peluang tu. Dia tak berpeluh, dia tak gelisah sikit pun. Kerana dunia dahulu dia dah bersusah payah dah. Dia dah berpenat lelah dah.
dia dah berpeluh dah dengan taatnya pada Allah, maka Allah keringkan peluhnya di akhirat. Yang tak berpeluh langsung ni untuk taat, dia jumpa lah. Lebih teruk peluh daripada orang yang taat di dunia lagi, bagi orang yang meninggalkan taat sewaktu di dunia. Walau demikian, di sana akan ada 7 golongan yang dinaungi Allah Ta'ala di bawah naungan arasy-Nya yang mulia. Tapi ada 7 golongan yang akan selamat daripada panas mahsyar. Nah, apa dia? Mereka ialah, hak ni tuan-tuan, kita akan jumpa riwayat yang akan datang kemudian kita sebut dengan sebab syarah dia sebut, kita baca dulu sekali lalu, iaitu pemimpin yang adil. Okey, ni golongan yang pertama ni, yang akan duduk di bawah arasy, yang langsung tidak akan kena panas akhirat. Pemuda, termasuk juga pemudi yang rajin beribadat. Pasal apa pula? Kerana tidak akan datang alasannya. Pemuda termasuk pemudi, orang perempuan lah, yang rajin beribadat waktu muda mereka. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Lelaki yang hatinya terpaut, maknanya sentiasa berkehendak dan teringin untuk datang ke masjid. Bila berada rasa seronok, bila keluar daripada masjid untuk urusan-urusan kehidupan, nafkah dan sebagainya, teringat nak mai pula. Duduk masjid rasa seronok, tenang, rasa rahmat Allah meliputi diri dia, kasih sayang Allah meliputi diri dia selama berada dalam binaan masjid. Balik rumah, ni rumah ada segala-gala ni. Ada ketika binaan rumah lebih hebat daripada binaan masjid lagi. Segi fasilitis dia, segi orang kata seni bentuk, seni bina dia, segi orang kata macam-macam lah. Orang kata patut dia tenang lagi di rumah, tapi walaupun dia duduk dalam binaan itu, tetap teringat dan teringin bila pula lah nak boleh pergi masjid ni. Tak sabar-sabar nak nanti waktu yang berikut untuk dia sampai ke masjid. Hak golongan lagu ni di bawah arasy Allah di akhirat kelak. Nah, kita harap lah tuan-tuan, 1-2 perkara kok terlibat kita dalam 7 golongan ni. Allahu Akbar. Tak sia-sialah siapa-siapa yang ulang alik masjid ni. Tuan-tuan ada dengar yang jatuh laut di Tebengang 2 hari lepas? Dengar no? Tu orang kampung saya. Raja bawa ambulan hospital Sultan Bahiyah. Dia meninggal waktu pagi, waktu duha lah senang sebut. Subuh tu jemaah lagi di Masjid Al-Ibuh ni. Subuh tu main masjid lagi. Abang ipar kata subuh duduk tepi abang, subuh ni abang ipar sahabat. Tapi dah takdir dia, itu pengakhiran hayat dia. Tapi orang kata mati yang dicemburui lah. Waktu sebelum kematian, waktu sebelum itu menjadi tetamu Allah Ta'ala di masjid As-Salihin, kampung Alur Ibus. Allahu Akbar. Jadi yang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, rasa sedia teringin nak pergi sana, tak kiralah masjid mana-mana pun. Orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah Ta'ala pun akan, maksud berkawan tu bukan kerana harta benda, berkawan bukan kerana pangkat, berkawan bukan kita ada kepentingan apa-apa yang kita nak pakai dia kemudian hari lepas-lepas ni, ke depan dah. Tapi berkawan, bersahabat, dibina atas kerana Allah. Akhirat duduk di bawah arasy kedua-dua insan itu. Lelaki yang digoda untuk berzina,
tetapi ia menahan dirinya, yakni daripada melakukan zina itu. Lelaki yang digoda oleh perempuan yang rupawan untuk diajak berzina, dia menolak zina itu hanya kerana takutkan Allah. Demikian seorang perempuan yang diajak oleh seorang lelaki untuk melakukan zina, dia menolak atas dasar kerana takutkan Allah. Walaupun manusia tidak melihat, keluarga tidak mengetahui, tapi Allah melihat dan mengetahui. Dia tolak zina atas kerana takutkan Allah. Lelaki yang sebegini, perempuan yang sebegini di bawah arsy Allah di akhirat. Apalagi kata orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah sembunyi-sembunyi, tak perlu di viral, tak perlu perhatian orang, tak perlu lensa kamera untuk rakam perbuatan sedekah. Dia dengan Allah dan pihak yang terlibat sahaja. Golongan yang sanggup sedekah sebegini, dia tak ada kepentingan apa-apa, maka kelebihan cukup besar di akhirat. Sampai tangan kiri pun tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maknanya manusia tak tahu apa yang dia buat. Dan yang terakhir sekali, iaitu orang yang mencucurkan air matanya kerana takut kepada Allah Ta'ala ketika ia bersendirian. Seorang-seorang di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, duduk seorang diri, bersunyi diri. Kalau masjid duduk satu sudut, kalau di rumah duduk di satu sudut. Satu ketika, waktu-waktu mana yang dia boleh bersunyi diri, dia tak kalut dengan ahli keluarga dia, dia tak kalut dengan urusan dia, dia tak kalut dengan telefon dia, dia tak kalut dengan kerja buat dia. Dia duduk sunyi diri seorang-seorang, renung muhasabah dunia hak duk lalu ni jadi kok mana dah, baki tak lama dah, bila tak lama ni dan ke sempat ke nak cari akhirat ni. Dia fikir dosa ni bertimbun hak duk ada ni, Allah ampun atau tidak, wallahu a'lam. Duk mai fikir ni. Dunia ni duk kuih tinggal, akhirat duk kuih mai ni, duk pikak-pikak, lama-lama jatuh hayat mata dia. Manusia yang menangis kerana Allah akhirat di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Bukan menangis kerana dunia, tapi menangisnya, jatuh hayat matanya itu solid kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana kehilangan, luput sesuatu dari nikmat dunia yang hilang daripada dia. Tak, bukan itu sebab tangisannya, tapi kerana Allah. Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan menangis kerana Allah? Kalau pernah, tuan-tuan dan puan-puan dah ada satu tiket untuk berada di bawah lindungan arsy Allah di akhirat. Dan mereka golongan yang 7 ini tidak akan berpanas di akhirat. Dan Allah pelihara mereka dari peluh di akhirat dengan sebab gelisah itu. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Apa kata pengarang? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang beruntung ini, insya-Allah. Jadi minta lindung Allah Ta'ala, tuan-tuan, daripada bersangatan peluh di akhirat, sampai hampir melemaskan dirinya sendiri apabila peluh itu sampai ke tengah telinganya. Kata Nabi, ila ansafi uzunaihi, di tengah telinga peluh dia. Duk jinjat, tak mau bagi hapus, tak mau bagi lemah. Hasil daripada gelisah, alham dan juga panas mahsyar itu. Maka moga-moga Allah lindungi kita dan pelihara kita dengan asbab amal-amal salih yang kita usahakan selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi rasa qadar itu dulu, tuan-tuan, pertemuan kita pada malam ini. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.